Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya, okay? InsyaAllah. So untuk video kali ni aku akan buat sedikit walk around dan juga space review. Kita akan tengok apa yang menarik, apa yang ada, apa yang tak ada pada motor Kawasaki ZX900 variant standard ni. So aku tak nak buang masa, cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Jom kita layan video ni sama-sama. Alright, so inilah dia guys. Bukan yang itu, bukan yang ini, tetapi yang ini, Kawasaki ZX900. Dan untuk pengetahuan korang, model ZX900 yang ada depan mata aku, yang tengah korang tengok dekat video sekarang ni adalah model Z900 yang paling latest keluaran Kawasaki lah. Tapi untuk model kali ni dia agak special sikit tau, sebab ianya dipasang dekat gurun Kedah sana. So dekat gurun ni biasanya pemasangan-pemasangan akan dilakukan untuk model-model Modenas lah. Seperti mana yang korang tahu, Modenas dengan Kawasaki dia tengah collab sekarang ni, berkolaborasi. Dan mengikut daripada apa yang difahamkan sebelum ni, untuk model 650cc ke bawah akan dipasang dekat gurun dan dijual atas label Modenas. Manakala untuk model 650cc ke atas akan dijual menggunakan label Kawasaki. Tapi Z900 ni dia special sikit. Sebab apa? Dia dipasang dekat gurun tetapi dia didistribute di bawah label Kawasaki. Korang boleh nampak dekat situ. Okey, so apa yang ada pada Z900 ni? Untuk enjin Z900 ni, ianya menggunakan enjin 4-stroke inline 4 double overhead cam liquid cool yang bersesaran 948cc. Enjin ini dikatakan mampu untuk menghasilkan sekitar 125 horsepower dan juga 98.6 Nm of torque. Dan untuk Z900 yang ada depan aku sekarang ni, ianya adalah variant standard. Kalau kata korang nak tahu, Z900 ni dia datang dalam dua variant, iaitu variant standard dan juga variant SE. Apa yang membezakan antara variant standard dan juga variant SE ni, ada tiga benda mat. Yang pertama, dekat dia punya fork ni, dia punya USD fork ni kan, kalau korang tengok color hitam kan, tapi untuk variant SE dia bagi color gold. Lepas tu dia punya diameter fork tu agak besar sikit lah berbanding dengan diameter fork untuk variant standard ni. Lepas tu dia punya braking system. Untuk braking system, kalau Z900 variant standard ni dia menggunakan Nissin punya caliper, tapi untuk variant SE ianya dilengkapi dengan Brembo punya caliper. Aku kalau ikutkan nak ambil yang variant SE tu, tapi mengenangkan aku duduk kawasan flat kan, tak berani lah nak parking kat bawah tu. Hari ni parking, besok dah kena panggil towing kan. Udah caliper Brembo nya kena remat, takut lah. Lepas tu dekat monoshock. Ini perbezaan yang ketiga yang ada antara variant standard dan juga variant SE. Untuk variant standard dia pakai monoshock yang aku tak pasti daripada mana, tapi yang pastinya ianya bukan all-in lah. Kalau untuk variant SE tu dia akan didatangkan sekali dengan monoshock daripada all-in. Okey, jom kita tengok apa lagi benda menarik yang ada pada Z900 ni. Okey, kita mulakan dengan dia punya sistem braking ya. Sistem braking dia kalau kita tengok, dia menggunakan sistem brake disc depan dan juga belakang. Untuk bahagian depan dia ada dua disc kiri dan kanan bersama-sama dengan caliper daripada Nissin. Dan kebiasaannya motor-motor besar macam ini akan dilengkapi dengan ABS dual channel untuk brake depan dan juga brake belakang. Dari segi sistem suspension, macam aku cakap tadi, dia punya suspension depan menggunakan USD fork ataupun upside down fork lah. Dan ianya boleh di adjust ya. Kalau tengok dekat situ, nampak tak? Dia boleh adjust tu. Dan untuk monoshock, ianya adjustable jugalah ya. Monoshock dia ni, so owner boleh adjust ikut kesesuaian berat badan dan cara penggunaannya. Dan untuk berat Z900 ni, dia agak obesity sikit tau. Dia punya curb weight ataupun berat curb dia adalah sekitar 213 kg. Lepas tu dia punya seat height pula, seat height dia 800mm 800mm ni untuk aku, manusia yang berketinggian tidak cukup inci 161 cm, pada aku adalah agak tidak mustahil lah untuk menjejakkan kedua-dua kaki tu dekat atas tanah. Dia tak macam MT-09. Untuk MT-09 aku memang sebelah je kaki boleh cecah tanah mat. Lepas tu untuk dia punya tangki fuel tank ni, capacity dia adalah sebesar 17 liter. Nanti kita check lah dia punya fuel consumption tu berapa jauh dia boleh pergi untuk satu isian penuh. Aku ada sedikit doubt lah untuk motor-motor inline 4 ni bila bercakap pasal fuel consumption. Sebab bila kita menunggang sebuah inline 4 punya motor, kita akan ada tendensi untuk pantang clear je jalan kita pulas, pantang clear jalan pulas. Aku tak tahulah dengan riding behavior yang seperti tu berapalah fuel consumption yang akan aku dapat. Tapi tak apa, kita check je nanti. And then kita nak tengok pada dia punya sistem lampu limpah ya. Untuk sistem lampu limpah dia, semuanya dilengkapi dengan fully LED light lah. Dekat headlight ni kita tengok siap ada DRL lagi. Lepas tu tengok dia punya headlight punya LED tu kan, macam tu lah rupa parasnya. Lepas tu tengok tail light dia menggunakan Z punya logo tu. Itu memang antara signature untuk model-model Z daripada Kawasaki ni lah. Lepas tu jom kita tengok button-button dia. Dekat belah sini ada high beam, ada low beam punya button, ada signal punya button, on button, lepas tu hazard light punya button. Dan dekat sini dia punya untuk kau control kau punya mode lah dekat TFT screen display dia nanti aku tunjuk. Lepas
Lepas tu dekat sini dia ada kill switch. Lepas tu ada ignition button. So totally basic lah, tak meriah sangat dia punya button tu. Okay, dan sekarang ni aku nak bercakap pula pasal apa improvement ataupun benda-benda baru yang telah diimplementkan kepada model Z900 2023 ni. Okay, first of all, korang kena tahu yang enjin untuk Z900 2023 ni ianya adalah Euro 5 punya compliant. So maksudnya enjin yang dipasang pada Z900 ni adalah enjin yang paling latest lah. Lepas tu frame untuk model Z900 yang terbaru ni dia dah di-revise Dia dah di-revise ataupun ditambah baik untuk memberikan kekuatan yang tiada terberi kepada dia punya frame ni. Lepas tu improvement dia yang ketiga adalah dari segi tayar. Aku tak pasti untuk model Z900 yang sebelum ni dia pakai tayar apa, tapi untuk model yang terbaru ni dia pakai tayar daripada Dunlop Sport Max Road Sport 2. And then improvement yang seterusnya pula, untuk model yang terbaru ni dia ada tambahan ataupun dilengkapi dengan KTRC ataupun Kawasaki Traction Control, di mana encik rider ataupun encik owner boleh memilih 3 pilihan dekat dia punya traction control tu lah. Kau pilih lah yang mana kau tak suka slide-slide ke, kau tak suka slide-slide ke kan. Dia bergantung pada kau punya preference lah. Seterusnya dekat dia punya headlight ni, headlight yang macam gini dipanggil Sugumi styling, dan yang dipasang pada Z900 ni adalah latest punya styling. And then yang seterusnya, ini yang aku nak kena tunjuk dekat dia punya meter ni Mat. Okey, tengok meter dia lawa amat, handsome. Korang tengok dekat sini kan, dia ada apa sport dekat situ kan. Itu dia punya riding mode tau. Riding mode dia ada 4. Sekarang ni korang boleh tengok sport. Nak tukar kena tekan dekat sini lah. Ada road, lepas tu rain, lepas tu rider. Kalau tengok dekat table yang aku share ni, korang boleh tengok dekat situ lah perbezaan dari segi KTRC dan juga power mode tu macam mana untuk ketiga-tiga mode ni. Yang aku nak highlight sekarang ni adalah pada rider. Rider punya mode ni, kalau korang perasan dekat sini kan, ada power, lepas tu ada KTRC. Power tu F, KTRC tu 2. Kalau kau tengok pada mode lain, mode rain ni sebagai contoh, kau tak boleh nak customize dia punya power dengan KTRC tu. Hanya untuk rider mode ni sahaja kau boleh manually customize kau nak power tu banyak mana, kau nak KTRC dia tu kau nak on sampai tahap berapa kau nak. Okay, clear itu untuk dia punya mode. Dan sekarang ni dia punya improvement yang terakhir adalah motor ni dia boleh connect dengan Bluetooth Mat. Ini bukan sembang kari tau, ini sembang betul punya sembang tau. Dia ada satu app nama dia Radiology. Alright, ni cara macam mana nak connect dengan Bluetooth kan. Kau kena enable Bluetooth dekat motor ni. Cara nak enable dia ada 2 button kat sini tau. Tekan dua-dua button ni serentak, tekan sampai keluar dia punya menu tu, right? Lepas tu tekan button yang belah kiri, pergi sampai dekat Bluetooth, and then tekan button belah kanan. Pada asalnya dia off ya. Sekarang ni aku dah on. So kau pair je lah dengan phone kau. Phone kau kena on Bluetooth, dan inilah apa yang ada kan. Kau nampak tak? Nampak ni dia punya basic info lah. Ni setting info. Kau tengok power full, KTRC, traction control 1. And then apa lagi? Ni aku tak faham sangat, aku tak explore le. Ni benda ni record ni. Ni nak record buat apa? Kalau nak riding log tu kena record ni. Aku tak tahu. Ni setting. So kita boleh set. So kita boleh nak set unit speed, boleh tukar daripada kmh kepada mph, macam-macam lah. Tu secara ringkasnya lah. Benda-benda macam gini hanya ownernya yang banyak masa untuk explore. Aku tak ada masa. Gitu. Alright, so tu secara ringkasnya dia punya basic features. Lepas tu apa saja improvement yang ada pada model terbaru ni. Dan sekarang ni aku nak bagi tahu dia punya harga lah. Tapi sebelum tu korang kena tahu untuk Z900 ni dia datang dalam 2 variant, variant SE dan juga variant standard. Tapi dia datang dalam 3 color yang berbeza dan 3 harga yang berbeza. Okey, untuk variant standard dia ada 2 color. Okey, yang pertama yang depan aku sekarang ni lah, yang depan korang yang korang tengah tengok sekarang ni. Yang ni dipanggil Metallic Spark Black. Untuk yang ni ianya dijual pada tanda harga RM43,900 Malaysia, tidak termasuk road tax dan insurans. Lepas tu untuk variant standard ni dia ada satu lagi color. Nama saintifik dia Metallic Matte Graphene Steel Grey. Berbelit-belit lidah engkau jah. Untuk color yang itu pula ianya dijual pada tanda harga RM44,900 Malaysia sebelum road tax dan insurans. Maksudnya perbezaan harga untuk 2 variant color ni dalam RM1,000 macam tu lah. Dan untuk variant SE pula, untuk variant SE ni memang mahal banyak. Untuk variant SE dijual pada tanda harga RM55,900 Malaysia, tidak termasuk road tax dan insurans. Beza memang jauh gila lah. Mau tidaknya dengan Brembo dia dengan Olin dia, pada aku untuk tambahan RM10,000 untuk variant SE tu memang berbaloi lah. Alright, so aku rasa cukup lah kot. Aku dah cover serba sedikit pasal dia punya spek, dia punya features, pasal apa improvement dan sebagainya. So jom kita sambung dekat onboard.
So macam itulah lebih kurang sedikit sebanyak kita buat sikit walk around, sembang-sembang pasal dia punya spek, pasal dia punya new features dan sebagainya, untuk test ride feeling dan juga experience sebagainya semua tu kan. Aku akan cover pada next video lah. Untuk video kali ni setakat mana yang aku dah cover tu, tu je lah yang aku boleh cover. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.